Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 4 iaitu penyata keuangan perniagaan. Penyata keuangan yang kita akan belajar ada 3 iaitu yang pertama penyata pendapatan, yang mana penyata pendapatan terdiri daripada 2 akaun iaitu akaun perdagangan yang mana untuk mencari untung ataupun rugi kasar. Dan yang kedua adalah akaun untung rugi untuk mencari untung ataupun rugi bersih. Okay, penyata keuangan yang kedua iaitu penyata aliran tunai mencatatkan penerimaan, pembayaran dan juga bagi akhir. Manakala penyata keuangan yang ketiga adalah kunci kira-kira menyenaraikan aset, liability dan juga ekuiti pemilik. Kita akan lihat untuk 4.2 apakah item yang ada dalam penyata keuangan. Okay, penyata keuangan yang pertama kita pergi adalah penyata pendapatan. Okay, penyata pendapatan terdiri daripada 2 akaun iaitu akaun perdagangan. Yang mana akaun perdagangan ni adalah untuk mengetahui untung ataupun rugi kasar. Dan dia punya item terdiri daripada jualan bersih dan juga kos jualan. Okay, manakala akaun untuk lagi satu akaun adalah akaun untung rugi. Yang mana di akaun ni adalah untuk mengetahui untung ataupun rugi bersih. Dan item ni adalah hasil dan juga belanja. Okay, kita lihat apakah dia item-item dan penyata pendapatan satu persatu. Yang pertama adalah jualan bersih. Okay, yang mana jualan tolak pulangan jualan. Okay, pulangan jualan ni adalah barang yang dipulang oleh pembeli bila mereka beli barang. Ada yang rosak jadi mereka akan pulangkan. So, jualan tolak pulangan jualan. Okay, kos jualan merupakan kos dan belanja membeli barang. Contoh dia pulangan belian, angkutan masuk, duty atas belian. Angkutan masuk ni merupakan pengangkutan. Dia adalah singkatan daripada pengangkutan, kos pengangkutan. Yang ketiga, belian bersih. Yang mana belian tolak pulangan belian. Iaitu barang yang dipulangkan kerana rosak. Maksudnya bila kita beli barang, ada barang yang rosak, kita perlu pulangkan balik. Yang keempat, kos belian. Iaitu belian tolak pulangan belian campur dengan belanja atas belian. Yang kelima, belanja. Iaitu belanja yang dibayar oleh perniagaan. Contohnya gaji, sewa, kadar bayaran, komisen dibayar. Okay, kemudian kita akan cari untung kasar iaitu jualan bersih tolak kos jualan. Manakala untuk untung bersih, nak cari untung bersih, untung kasar campur hasil tolak belanja. Okay, seterusnya penyata keuangan yang ketiga yang kita akan lihat adalah kunci kira-kira iaitu penyata kedudukan kewangan ataupun SOFP iaitu Statement of Financial Position. Okay, penyata kunci kira-kira ni dia terdiri daripada aset iaitu aset semasa dan juga aset bukan semasa. Yang kedua liability iaitu liability semasa dan juga liability bukan semasa. Dan yang ketiga adalah ekuiti pemilik. Okay, kita lihat satu persatu apakah item yang terdapat dalam kunci kira-kira. Okay, formula dia aset mestilah sama dengan ekuiti pemilik campur dengan liability. So item-item dia yang pertama adalah aset semasa. Apa dia aset semasa? Aset semasa adalah aset yang tak tahan lama, mudah dicairkan. Contoh dia stok, bank, tunai, penghutang. Mudah dicairkan maksudnya adalah bagaimana stok ni mudah untuk kita tukarkan kepada tunai. Yang kedua, aset bukan semasa. Aset yang mana tempoh hayat dia lebih daripada setahun. Tahap kecairan dia rendah, maksudnya sukar untuk kita nak dapatkan tunai melalui aset ni. Contohnya kereta ataupun bangunan bukan senang untuk kita nak jual, untuk kita dapatkan cash. Contoh dia kereta, bangunan, mesin. Okay, yang ketiga adalah ekuiti pemilik yang mana modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Yang keempat, liability semasa iaitu hutang perniagaan jangka pendek. Contoh dia akaun belum bayar, overdraft. Okay, overdraft ni adalah kemudahan yang diberi oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang mana pemilik boleh mengeluarkan wang melebihi daripada apa yang dia ada dalam akaun semasa beliau. Yang seterusnya liability bukan semasa iaitu hutang jangka panjang. Contohnya pinjaman bank, gadai janji, pinjaman kerajaan dan yang terakhir adalah ambilan iaitu pemilik mengambil barang ataupun wang untuk kegunaan sendiri. Okay, maksudnya walaupun pemilik berniaga
Tapi jika mereka mengambil sesuatu barangan ataupun wang tunai daripada perniagaannya, beliau perlulah mencatatkannya sebagai satu peringatan kepada. Seterusnya penyata yang ketiga adalah penyata aliran tunai. Yang mana melaporkan punca perolehan dan penggunaan tunai bagi satu tempoh tertentu. Penyata aliran tunai ini melaporkan kegiatan aliran tunai perniagaan dan menunjukkan keupayaan perniagaan menjelaskan liability semasa seperti gaji pekerja. Jadi penyata aliran tunai ini maksudnya mempunyai, kita boleh melihat baki setiap akhir bulan. Selanjutnya kita lihat apakah item-item yang terdapat dalam penyata aliran tunai. Yang pertama adalah baki BB, iaitu simpanan pada awal tempoh tertentu. Ini maksudnya adalah baki pada awal bulan. Contohnya 1 bulan 1 ataupun 2 bulan 1, 3 bulan 1 ataupun 1 bulan 2. Awal bulan maksudnya 1 bulan 1 ataupun 1 bulan 2 ataupun 1 bulan 3, maksudnya awal bulan. Yang kedua penerimaan, iaitu sumber wang yang diterima, contohnya jualan tunai ataupun modal ataupun pinjaman yang kita buat dalam tempoh tertentu. Seterusnya pembayaran, iaitu sumber wang yang digunakan untuk membuat pembayaran. Contohnya bayar gaji, bayar sewa, beli peralatan dan lain-lain seperti dalam kertas ketiga yang pelajar-pelajar buat. Lebihan atau pengurangan, iaitu jumlah penerimaan melebihi pembayaran. Ianya disebut lebihan, manakala jumlah penerimaan kurang dari pembayaran, dia akan disebut sebagai kurangan. Last sekali adalah baki HB, iaitu baki di akhir bulan. Seterusnya kita lihat kepada belanjawan kos. Maksudnya setiap projek yang kita buat mestilah melibatkan kos. Apakah kos-kos yang terlibat? Kos yang pertama adalah kos tetap. Kos tetap ni adalah kos yang tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran. Contohnya sewa, insurans. Kos yang mana jumlah bayaran dia adalah sama setiap bulan. Jadi dia tidak akan berubah. Contohnya bulan 1 sewa 100, bulan 2 pun 1, bulan 3 1 dan seterusnya sehingga satu tempoh perakaunan. Biasanya dalam tempoh 1 tahun. Yang kedua adalah kos berubah, iaitu kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran. Contohnya kos bahan mentah, kos buruh, kos upah, yang mana jika kita hendakkan pengeluaran yang lebih, maka kos bahan mentah perlulah lebih. Maksudnya mengikut tingkat pengeluaran. Seterusnya kita pergi kepada 4.3, iaitu pihak yang berkepentingan dengan penyata kewangan. Siapakah pihak-pihak yang memerlukan penyata kewangan? Iaitu penyata pendapatan, penyata kunci kira-kira dan juga penyata aliran tunai. Siapakah pihak-pihak yang terlibat? Yang pertama kita lihat adalah pemegang saham ataupun pemilik. Yang mana pemegang saham ni pemilik boleh mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dan menentukan hala tuju perniagaan. Yang kedua, mengetahui keberuntungan perniagaan dan bakal pulangan yang akan diperolehi. Pihak yang kedua adalah pelabur. Yang mana pelabur ni penting untuk mengetahui penyata kewangan yang baik dapat meyakinkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan. Maksudnya jika kita sebagai pelabur, kita mestilah mencari satu syarikat yang sentiasa dalam untung untuk supaya kita boleh mendapat keuntungan. Yang ketiga, pihak pengurusan. Apa pentingnya penyata kewangan ni kepada pihak pengurusan? Yang pertama adalah menilai prestasi perniagaan. Yang kedua, membuat pertimbangan untuk pemberian ganjaran seperti bonus dan juga dividen. Maksud dekat sini, jika keuntungan syarikat banyak, maka bonus yang diberi pun akan meningkat dan dividen pun akan meningkat. Yang ketiga, perbandingan prestasi kewangan antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Ini penting kerana untuk menunjukkan prestasi perniagaan tersebut. Dan akhir sekali sebagai garis panduan untuk perancangan pengagihan sumber dengan lebih berkesan. Yang keempat adalah pembiaya ataupun institusi kewangan ataupun pihak bank ke ataupun badan-badan kerajaan yang memberikan bantuan keuangan. Apakah pentingnya mereka mengetahui penyata keuangan syarikat tertentu? Adalah untuk mengetahui kemampuan perniagaan tersebut membayar hutang ataupun kredit. Maksudnya contohnya pihak bank jika dia ingin memberi pinjaman kepada sesebuah syarikat ataupun perniagaan,
mereka perlulah mengetahui penyata keuangan syarikat tersebut dalam kedudukan yang baik. Dan pihak yang terakhir adalah pembekal ataupun vendor, yang mana laporan keuangan digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit ataupun memberi pinjaman kepada perniagaan. Masuk kat sini, jika kita beli barang, jika kita boleh membayar dalam tempoh yang tertentu, pembekal akan lebih yakin untuk memberi pinjaman kepada kita. Seterusnya kita pergi kepada 4.4, bagaimana untuk kita menganalisa penyata keuangan. Yang pertama, kita boleh menganalisa penyata keuangan dengan menggunakan analisis operasi keuangan perniagaan menggunakan yang pertama adalah penyata pendapatan. Pelajar tahu tadi, penyata pendapatan adalah untuk mencari untung ataupun rugi kasar dan untung ataupun rugi bersih. Kalau untung ataupun rugi kasar adalah melalui akaun perdagangan, manakala untuk mencari untung ataupun rugi bersih adalah melalui akaun untung rugi. Jadi melalui penyata pendapatan, kita boleh mengukur prestasi perniagaan yang mana boleh meramal pencapaian prestasi perniagaan masa depan. Usahawan boleh menggunakan penyata pendapatan ini untuk pertama, meramal pencapaian prestasi perniagaan pada masa hadapan. Yang kedua, merancang strategi untuk meningkatkan jumlah keuntungan operasi dan mengawal jumlah perbelanjaan operasi. Contohnya belanja sewa, belanja gaji, belanja lain-lain. Yang ketiga, mengetahui kedudukan keuangan, sama ada kelebihan dan kekurangan yang dihadapi oleh perniagaan dan tindakan terbaik yang perlu diambil oleh pihak pengurusan. Dan yang keempat, menyediakan laporan keuangan bagi tujuan pinjaman dan pembiayaan. Dan yang kedua, pentingnya penyata pendapatan adalah untuk meningkatkan jumlah keuntungan. Seterusnya yang kedua adalah melalui kunci kira-kira. Jadi analisis operasi keuangan perniagaan juga boleh menggunakan kunci kira-kira untuk mengetahui prestasi sesebuah perniagaan. Kerana kunci kira-kira membolehkan usahawan untuk yang pertama mengetahui kedudukan keuangan sesebuah perniagaan, khususnya aset perniagaan yang terdiri daripada aset semasa dan aset bukan semasa. Yang kedua, boleh mengetahui jumlah tanggungan perniagaan seperti ekuiti pemilik, liability semasa dan liability bukan semasa. Yang ketiga, mengetahui tanggungan atau hutang perniagaan kepada pihak luar. Dan yang keempat, mengetahui komponen ekuiti pemilik menerusi modal yang disumbangkan atau untung bersih atau rugi bersih daripada kegiatan perniagaan. Yang kedua adalah melalui analisis TPM, iaitu titik pulang modal. TPM adalah satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil sama dengan jumlah kos. TPM juga menunjukkan bahawa kuantiti pengeluaran tidak memberi sebarang untung atau rugi, iaitu jumlah hasil hanya cukup untuk menampung jumlah kos. Yang ketiga, TPM juga menunjukkan tahap minima jualan yang perlu diperolehi oleh perniagaan supaya tidak akan mengalami kerugian. Dan yang keempat, TPM dapat ditentukan daripada graf seperti berikut. Kita lihat graf titik pulang modal. Dan rumusan daripada graf titik pulang modal yang mana terdapat dua paksi, iaitu paksi jumlah kos dan hasil, dan satu lagi adalah paksi kuantiti. Titik pulang modal adalah persilangan antara jumlah hasil dan juga jumlah kos. Kemudian kita lihat kos tetap. Rumusan daripada titik pulang modal ini, kita lihat jika jumlah pengeluaran yang kurang dari titik TPM akan menyebabkan perniagaan mengalami kerugian. Kita tengok pada graf tersebut, rugi, dan bila berada di bawah rugi dan bila di atas dia untung. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang melebihi titik TPM akan menyebabkan perniagaan memperolehi keuntungan. Jadi sebagai kesimpulannya, jika sebuah perniagaan ingin mengeluarkan satu barangan, mereka perlulah mengeluarkan barangan melepasi titik pulang modal supaya mereka boleh mendapat untung. Dan jika mereka mengeluarkan kurang daripada titik pulang modal, mereka akan mengalami kerugian. Jadi
graf titik pulang modal ni sebagai garis panduan kepada perniagaan untuk menentukan sama ada perniagaan tersebut boleh diteruskan ataupun perlukan kepada pembaharuan ataupun pengubahan strategi.